Duli Yang Teramat Mulia pada Kesuri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khadiwatin petang tadi menerima menghadap Pesuruh Tinggi Bangladesh ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Tuan Yang Terutama Air Vice Marshal Besara Mahmud Hussein telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Kesuri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan setakat hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 142 orang. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan, kes yang sembuh ialah sebanyak 139 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatari 698 orang. Sejak bulan Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatari ialah 4,293 orang. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah 47,844 ujian, termasuk ujian yang dijalankan dalam tempoh 24 jam yang lalu sebanyak 447 sampel. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sebagai langkah proaktif dalam membergekan Wawasan Brunei 2035 pada tahun ini, 2 bahan promosi telah dihasilkan iaitu penerbitan 2 buah buku bacaan dan penghasilan 4 video promosi bagi Wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, semasa majlis pelancaran buku bacaan dan video promosi Wawasan Brunei 2035 pagi tadi. Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam ucapan aluluannya berkata, pelbagai usaha telah dijalankan termasuk penyediaan bahan promosi, mengadakan sesi pemberikaan dan taklimat awam bagi pihak yang berkepentingan, menghasilkan iklan radio dan laman sesawang bagi Wawasan Brunei 2035 iaitu www.wawasanbrunei.gov.pn. Semua usaha ini adalah bagi memupuk kefahaman dan penghayatan mendalam di setiap lapisan masyarakat negara serta memastikan semua pihak akan berganding bahu untuk sama-sama menjayakan Wawasan Brunei 2035. Peramba kaulah saya berharap dengan usaha yang dijalankan ini akan dapat sedikit sebanyak membantu dan merakyatkan Wawasan Brunei 2035 dan meningkatkan kesedaran awam dalam sama-sama berusaha untuk menyokong pelaksanaan Wawasan Brunei 2035. Pelancaran buku-buku Wawasan Brunei 2035 bagi sekolah rendah dan menengah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin David Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku timbalan pengerusi bersama Majlis Tertinggi Wawasan Brunei. Di majlis tersebut, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri menyerahkan buku-buku berkenaan kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Buku-buku tersebut akan diedarkan di sekolah-sekolah rendah dan menengah serta perpustakaan seluruh negara, manakala e-book akan diterbitkan di laman sesawang Wawasan Brunei 2035. Penerbitan buku bacaan tersebut adalah hasil usaha bersama Jabatan Perkembangan Kurikulum dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Brunei
Majlis diselajurkan dengan pelancaran video promosi Wawasan Brunei 2035. Video promosi terbitan sebuah syarikat media tempatan memberikan gambaran dan pesanan mengenai 3 matlamat Wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kualiti kehidupan rakyat yang tinggi dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Setia Usaha Tetap dan timbalan-timbalan Setia Usaha Tetap. Kita selaku warga Brunei perlu mempertahankan jati diri kita di mana saja kita berada. Tidak semestinya berada di Brunei, tapi berada di luar negara sebagainya. Untuk future Brunei ini, salah satunya paling besar ialah semoga belia kita ni, especially Brunei Darussalam ni, belia Brunei Darussalam maju ke hadapan dan mari kita ni sama-sama belia untuk naikkan lagi Brunei ini di mata dunia dengan kelebihan dan kebolehan apa yang kita ni ada. Aku mau melihat Brunei maju dari segi ekonomi, kerja senang cari macam kilang-kilang banyak di Brunei. I hope that in the future there will be more chances of job, and then I'm looking for high education in Brunei Darussalam. Yang penting itulah banyak usahawan muda. Buat bisnes. Bisnes lah. Better people, better lives, and a better community. Jadi wawasan Ketani, insya-Allah wawasan 2035. Ketani berhasrat supaya kehidupan Ketani negara Brunei Darussalam ini akan berkualiti, dan di samping itu Ketani sama-sama berdoa semoga negara Brunei Darussalam ini akan sentiasa dalam keadaan aman dan makmur. Tiga penuntut Universiti Brunei Darussalam UBD dianugerahkan beasiswa Henggi Industries Sendirian Berhad. Majlis penandatanganan beasiswa diadakan hari ini di The Empire Brunei. Hadir menyaksikan majlis penandatanganan tersebut Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sukiau, Pemangku Menteri Tenaga. Menandatangani bagi pihak Henggi Industries, Mr. Chen Lian Chai, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat berkenaan. Sebagai sebahagian daripada program bersama itu, para penuntut akan meneruskan pengajian dan latihan industri masing-masing di Zhejiang University selama 1.5 tahun. Semasa program, para penuntut akan berpeluang untuk menambah pengalaman bekerja di dalam loji operasi penghasilan yang sebenar semasa penempatan selama 6 bulan di beberapa tapak petrokimia milik Henggi Industries di China. Sejurus menamatkan program tersebut, 23 penuntut tersebut akan ditawarkan peluang pekerjaan di Henggi Industries Sendirian Berhad. Penuntut-penuntut tersebut adalah kumpulan ketujuh menerima beasiswa di bawah program beasiswa Joint Chemical and Process Engineering yang ditubuhkan oleh Henggi Industries bersama UBD dan Universiti Zhejiang. Setakat ini, seramai 103 penuntut telah menerima beasiswa tersebut. Sejak program mula diperkenalkan, 57 orang penuntut telah menamatkan pengajian dan kini menjadi tenaga kerja profesional Henggi Industries. Program seumpamanya dijangka menghasilkan 11 lagi lepasan penuntut untuk diambil bekerja menjelang September ini. Juga hadir Puan yang terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, Datin Dr. Dayang Hajah Anita bin Nurul Zahrina, binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD dan Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan Dana Modal Pembangunan Strategik selaku Wakil Damai Holdings Limited yang merupakan rakan kongsi Henggi Industries Sendirian Berhad bagi pihak kerajaan negara Brunei Darussalam. Penyertaan bagi musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan tahun 1442 Hijrah kini dibukakan. Bahannya menyusul selepas ini.
Penyertaan bagi musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan tahun 1442 Hijrah kini dibukakan kepada rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap yang beragama Islam. Setiap penyertaan hanya boleh mengikuti satu kategori musabaqah sahaja dengan mengikut syarat-syarat bagi setiap kategori. Musabaqah akan mempertandingkan sebanyak 5 kategori iaitu kategori A terbuka kepada peserta yang berumur 13 tahun ke bawah yang lahir pada tahun 2008 ke atas dan tidak pernah menjadi johan dalam kategori A sebanyak 2 kali berturut-turut iaitu pada tahun 1440 Hijrah dan 1441 Hijrah dan bukan terdiri dari penuntut Institut Tahfiz Al-Quran dalam dan luar negeri semasa mendaftar dan menghantar borang permohonan. Kategori B terbuka kepada peserta yang berumur 14 tahun ke atas yang lahir pada tahun 2007 ke atas tidak menerima elaun ujian tasmik menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam dalam kategori 10, 20 dan 30 juz 4 kali berturut-turut secara kebelakangan dari tahun tutup penyertaan dan tidak pernah menjadi johan dalam kategori B sebanyak 2 kali berturut-turut iaitu tahun 1440 Hijrah dan 1441 Hijrah dan bukan terdiri dari penuntut Institut Tahfiz Al-Quran dalam dan luar negara semasa mendaftar dan menghantar borang permohonan. Kategori C terbuka kepada semua peringkat umur dan tidak menerima elaun ujian tasmik menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam dalam kategori 10, 20 dan 30 juz 4 tahun berturut-turut secara kebelakangan dari tarikh tutup penyertaan serta tidak pernah menjadi johan dalam kategori C sebanyak 2 kali berturut-turut. Kategori D terbuka kepada semua peringkat umur tidak pernah menerima elaun ujian tasmik menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam dalam kategori 30 juz dan tidak pernah menjadi johan dalam kategori D sebanyak 2 kali berturut-turut. Kategori E terbuka kepada semua peringkat umur dan tidak pernah menjadi johan 3 tahun berturut-turut dalam kategori menghafaz 30 juz. Peserta yang pernah menjadi johan 3 tahun berturut-turut dalam kategori E hanya boleh menyertai musabaqah semula selepas 2 tahun menjadi johan. Borang penyertaan boleh diperolehi di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Kementerian Hal Ehwal Agama, Blok 2H, Tingkat 8, Kondominium Ong Sumping, Jalan Ong Sumping, Bandar Seri Begawan. Borang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke pusat pengajian tersebut tidak lewat 30 November 2020 pukul 4 petang. Pelaksanaan dari tahap pertama ke tahap kedua bagi arcade dan taman permainan kanak-kanak indoor and outdoor sedang berlangsung dengan kadar operasi yang dibenarkan iaitu 60% daripada kapasiti biasa pada satu masa. Garis panduan bagi arkid dan taman permainan kanak-kanak tahap 2 akan dimuat naik ke laman sesawang Kementerian Kesihatan. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagi menanamkan rasa cinta kepada Raja dan mempraktikkan amalan bacaan zikir dalam kehidupan harian, bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong pagi tadi mengadakan majlis membaca Ratib Al-Atas sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Bukit, Daerah Tutong. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Manakala bacaan Ratib Al-Atas beramai-ramai dipimpin oleh Belia Masjid Kampung Bukit, Daerah Tutong.
Acara diteruskan dengan penyampaian sumbangan daripada syarikat Diyat berbentuk kain uniform kepada Muslimah, belia dan beliwanis Masjid Kampung Bukit yang disampaikan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Totong. Belas orang mualaf menerima sijil masing-masing pada majlis penutupan kursus skim bimbingan lanjutan bagi mualaf lelaki di daerah Blyth. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Pejabat Bahagian Dakwah daerah Blyth. Sijil disampaikan oleh Awang Haji Khairul Lizam bin Haji Jeffrey, Ketua Bahagian Penguatkuasaan Ukama Cawangan daerah Blyth. Kursus selama 14 hari itu merupakan projek tahunan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ukama. Harapan saya lah selepas mengikuti kursus, terutama kepada semua yang mengikuti kursus lanjutan 2 ini, tani bukan saja belajar daripada masa kursus saja, tapi tani dapat menimba ilmu di mana-mana saja ataupun melalui pusat dakwah di daerah Blyth ataupun mana-mana guru-guru ataupun ustaz-ustaz yang memberi peluang kepada tani untuk meluaskan lagi tentang pengetahuan Islam di negara Brunei Darussalam. Banyak kami belajar dari segi ilmu dalam keagamaan lah. Alhamdulillah kami dapat mengamalkan juga dari segi kehidupan sehari-harian macam surah apa untuk boleh digunakan untuk sembahyang fardu lah. Kementerian Kesihatan melalui Unit Penguatkuasaan Kesihatan pada 10 hingga 16 Ogos 2020 telah menjalankan beberapa sesi operasi merati di seluruh negara. Dalam operasi tersebut, sebanyak 50 premis perniagaan telah diperiksa. Operasi merati ini melibatkan pegawai-pegawai penguatkuasaan kesihatan dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Dalam operasi tersebut, sebanyak 14 buah premis perniagaan diambil tindakan kerana tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kesemua premis tersebut telah dikenakan denda kompaun keseluruhan sebanyak RM3,000. Antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan denda kompaun adalah tidak memakai sungkup muka bagi pengendali dan penyedia makanan dan tukang gunting rambut serta salon kecantikan dan tiada pemeriksaan suhu badan. Bagi maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.pn atau mengunjungi laman sosial di Facebook dan Instagram. Berani berubah, sentiasa berfikiran positif dan yakin pada diri sendiri. Prinsip tersebut antara rahsia kejayaan seorang pereka fashion tempatan yang sanggup mengubah bidang profesionalnya sekarang berbeza dari jurusan akademik yang diambilnya dahulu. Kini Awang Hazwan boleh berbangga dengan butiknya sendiri iaitu Gentleman Stitch. Kru RTB Mojo ada laporannya. Minat dalam bidang rekaan bagi Awang Hazwan bermula sejak 2 tahun yang lalu selepas menamatkan kursus jahitan di Pusat Pembangunan Belia. Pengalaman yang diperolehinya itu memberinya keyakinan untuk menceburkan diri dalam bidang rekaan dan jahitan. Apatah lagi Awang Hazwan sudah memikirkan hala tuju kerjayanya ketika menuntut di puncak Menara Gading. All started masa di UBD final year, memikirkan juga macam mana what should I do after UBD and after graduate. And then ngam jauh masa final year tu I was very down, dia macam in the confident lah apa. And then macam sampai macam it was lowest point of my life lah. And then ada kawan nasihatnya, what should kau tukar dulu kau punya gaya. And then macam like okay lah, mencubalah. And then daripada tukar gaya tu, so macam minat tu juga macam Allah banyak juga bisa juga ni style-stylean ya. And then I said to myself, why not I should do macam tailored styling kan. And then start dari sana tailored atau macam mempelajari lagi jahitan-jahitan. Dorongan keluarga dan rakan-rakan menjadi motivasi kepadanya untuk memulakan perusahaan Gentleman Stitch. Selain rekaan dan jahitan untuk lelaki, Gentleman Stitch juga menyediakan tempahan untuk perempuan. Antara tempahan yang menerima permintaan tinggi ialah suits, jaket, seluar, baju kemeja dan cara Melayu. Raw materials seperti kain-kain, bandang, mostlynya saya beli di Brunei lah, di kedai-kedai kain. Dan tapi I have to know yang
kedai yang mana-mana menjual fabric yang saya mahu itulah, dan bana dan barang-barang aksesoris untuk baju itulah seperti butang, etc. Alhamdulillah, macam banyak juga yang merequest lah, especially bila membuat suits ni, banyak yang macam mau minta buatkan, sebabkan one of it is juga yang the local yang membuatkan, so they trying to, customer pun ada yang macam mau mencuba untuk arah lokal, banyak juga lah, alhamdulillah. Kesibukan mengendalikan perusahaan dan sebagai penjawat awam tidak menghalang Awang Hazwan untuk membuka kelas-kelas jahitan bagi mereka yang memerlukan. Ini termasuk kelas jahitan bagi orang kelainan upaya serta rakan selia. In 5 years, insyaAllah saya mahu membuka kedai sendiri, and then juga dapat menyambung belajar lagi lah di luar negeri tentang tailoring ini di Savile Row Academy yang I'm very interested to belajar lagi lah. Dan alhamdulillah sampai ujung tahun ini tempahan sudah penuh lah untuk Gentleman Stage. Golongan belia di luar sana wajar menjadikan kisah kejayaan Awang Hazwan ini sebagai inspirasi untuk berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Apa yang penting, tetap fokus, jangan pernah berputus asa dan terus berdoa, kejayaan pasti akan ada. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB.